Kita sambung kembali pengajian kitab kita hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masih lagi pada hadis Ats-Tsaminu Wath-Tsalathun, hadis yang ke-38. Dan hadis ni kita baca pada bulan 3 yang sudah. Separuh ataupun sebahagian daripada hadis ni kita dah baca, dan insya-Allah kita akan sambung hadis ni insya-Allah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه صدق رسول الكريم رواه الإمام Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka sesungguhnya aku memaklumkan perang kepadanya, dan tiada mendekati hambaku kepadaku dengan suatu pekerjaan yang lebih aku sukai dari mengerjakan apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Dan sentiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan segala yang sunat hingga aku mencintainya. Maka apabila aku telah mencintainya, adalah aku yang menjadikan pendengarannya yang ia dengar dengan dia, dan pelihatannya yang ia melihat dengan dia, dan tangannya yang ia tamparkan dengan dia, dan kakinya yang ia berjalan dengan dia. Dan demi jika ia meminta kepada aku, nescaya aku berikan kepada dia, dan demi jika ia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku memperlindunginya dengan dia. Benarlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hadis ni adalah hadis qudsi. Kata Allah, man ada li waliyan faqad adzantuhu bil haqq. Barang siapa yang menyakiti waliku, nescaya aku akan memaklumkan kepadanya perang. Hadis ini dia merujuk kepada wali Allah. Wali ini bukanlah wali perkahwinan tu, tapi wali Allah di sini adalah wali salah seorang insan manusia yang Allah Ta'ala pilih. Apa maksud wali? Maksud wali ada pada muka surat 410. Ada pada muka surat 410. Maksud wali ni ialah hamba yang dekat dengan Allah. Itu maksudnya wali. Seseorang yang mendekati. Itu maksud wali. Kalau wali Allah, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala taatnya, itulah yang dikatakan sebagai wali. Wali ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Yunus ayat yang ke-62, ala inna awliyallah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah ni sifatnya ialah mereka yang tak takut dan tak bersedih. Itu antara sifat wali Allah. Wali Allah ni kita kena terangkan tentang siapakah yang dikatakan sebagai wali Allah. Wali Allah seperti mana dalam pentakrifannya ataupun definisinya,
ialah seseorang yang dekat dengan Allah, seseorang yang hampir dengan Allah dengan segala taatnya. Satu orang yang taat dan dekat kepada Allah, dia disebut sebagai wali. Wali ini kalau kita tengok kepada wali perkahwinan, wali perkahwinan ni maksudnya seseorang yang ada pertalian dengan orang yang nak menikah tu. Tak, kalau perempuan maksudnya perempuan lah. Tak, anak tu mesti diberi kebenaran oleh walinya untuk bernikah, dan walinya juga boleh menjadi orang yang menikahkan anaknya. Maksudnya dia boleh nikahkan anak dia lah. Tak, wali ni orang yang hampir, orang yang ada pertalian dengan anak tu kita kata wali. Tak, dia ada wali mu'abbad, dia ada wali mujbir, tak, dia ada wali musaharah, dia ada wali yang diharam selama-lamanya, dia ada wali yang haram sementara. Itu dalam bab perkahwinan. Maksudnya wali ini adalah kalau dalam bab perkahwinan ni dia hampir ada pertalian. Dia ada pertalian dengan anak tu. Sama juga itulah maksud wali. Wali Allah ni iaitu mereka yang ada, mereka yang hampir sangat dengan Allah Ta'ala. Bukanlah mereka ni seorang Rasul, dan bukanlah mereka ni seorang Nabi, tapi mereka ni adalah insan yang sangat terlalu hampir dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bawah sikit daripada martabat Rasul, bawah sikit daripada martabat Nabi. Seperti Luqman Al-Hakim. Luqmanul Hakim, sebahagian ulama menyebut dia adalah seorang Nabi, dan sebahagian lagi ulama menyebut dia merupakan seorang wali. Luqman, dalam surah Luqman tu yang terkenal dengan pesan nasihat Luqman kepada anak dia tu. Luqman li bunihi wa huwa ya'idhuhu la ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ada berapa lagi nasihat yang dia menasihati anak dia. Sebahagian ulama kata Luqman tu merupakan Nabi, bukan daripada kalangan Rasul, dia adalah Nabi. Dan sebahagian ulama kata dia adalah merupakan seorang wali. Jadi wali ini dia martabat dia bawah kepada martabat seorang Nabi. Cuma beza dia beza ni dari segi penyampaian wahyu. Kalau Nabi dapat wahyu, sama ada kalau Nabi dia guna untuk diri dia lah, dan dia tak sampai pada umat dia. Kalau Rasul dapat wahyu untuk diri dia dan dia kena sampaikan kepada umat dia, itu Rasul. Jadi beza dia dari segi wahyu. Kalau dapat wahyu, Nabi ataupun Rasul. Kalau tak dapat tapi hampir dengan Allah, dia adalah wali. Beza dia tang tu ya. Ada. Itulah kata tadi, wali ini dia martabat dia adalah martabat yang ketiga. Beza dia tak dapat wahyu, tapi dia adalah insan yang sangat hampir kepada Allah. Itu satu perbezaan. Perbezaan yang kedua, kalau Nabi dan Rasul mereka ada mukjizat. Mereka ada mukjizat. Adapun wali dia tak ada mukjizat, tetapi dia ada satu, namanya karamah. Ada karamah dengan mukjizat ada perbezaan. Ada mukjizat Allah bagi pada Rasul, Allah bagi pada seorang Nabi. Apa kegunaan mukjizat? Mukjizat ni apa? Mukjizat ni asal perkataan ajaz. Ajuz ni maksudnya apa? Melemahkan. Bismillah. Alhamdulillah. Mukjizat asal perkataannya daripada ain, jim, ain, jim, zai. Ain, jim, zai. Ajaza.
ataupun ajuza. Ada ajuz ataupun ajaz ni asalnya kalau kita tengok kamus maknanya lemah. Itu maksud ajaza. Maknanya lemah. Apa maksud lemah? Lemah. Sebab tu orang tua ataupun orang yang lemah disebut sebagai ajuz. Ajuz ni maksudnya apa? Orang yang lemah. Ada orang yang lemah ni. Lemah, tak apa nama? Orang utara kata tak rak. Tak rak ni maksudnya lemah balai, tak bertenaga. Arab kata ajuz, orang yang lemah. Ada ajuz ni, ajaz tu asal perkataan kepada mukjizat. Jadi mukjizat ni apa? Sesuatu yang melemahkan. Itu mukjizat. Pasal apa maksud mukjizat? Sesuatu yang melemahkan. Ya, dia melemahkan perkara batil. Tu adanya mukjizat. Bila ada perkara batil, perkara yang batil yang melemahkan perkara batil tu apa? Mukjizat tadi ni. Ada. Itu mukjizat. Allah Ta'ala bagi dekat Rasul, Allah bagi dekat Nabi. Ada. Dan hampir keseluruhan Rasul itu ada mukjizatnya. Mukjizat ni kurniaan Allah yang Allah bagi dekat para Rasul dan para Nabi. Itu mukjizat. Adapun wali dia tak ada mukjizat, tetapi dia ada karamah. Karamah ni apa? Sesuatu yang Allah berikan pada hamba-Nya yang terpilih supaya dia lebih tingkat iman dia kepada Allah. Itu adalah karamah. Lawan kepada karamah istidraj. Lawan kepada karamah adalah istidraj. Istidraj itu apa? Sesuatu yang Allah berikan kepada manusia yang ingkar supaya dia bertambah lagi ingkar. Itu istidraj. Kalau karamah, sesuatu yang Allah Ta'ala bagi dekat hamba dia supaya apa? Dia bertambah iman, dia bertambah lagi keimanan dia kepada Allah. Tapi kalau istidraj ni Allah bagi pada manusia yang ingkar pada dia supaya apa? Supaya dia bertambah lagi ingkar kepada Allah. Seperti Qarun kan. Qarun manusia yang ingkar. Tak, keingkarannya Allah kayakan lagi dah. Kayakan lagi dia. Dia bertambah. Harta dia lagi bertambah. Bertambah-tambah harta dia. Itu adalah istidraj. Bila dia dah bertambah harta, bertambah lagi bongkak sombongnya, senang Allah nak musnahkan dia. Itu istidraj. Tapi kalau karamah lain. Karamah ni Allah bagi dekat hamba yang dipilih. Bukan semua ada karamah. Tak, hak dua atas ni tak semestinya dia pun ada karamah. Kita kata tak ada karamah pun. Tak, mungkin tak ada karamah, tapi dia ada satu lagi, firasat. Itu berbeza dengan karamah. Ada firasat ni dia lain. Firasat ni sesuatu yang kita nak menentukan sama ada perkara itu boleh jadi berlaku dan boleh jadi ianya tak berlaku ikut firasat. Firasat ni lain. Tak, sebab itu dalam satu hadis yang dhaif, hadis yang lemah, bukan nak dibuatkan sebagai hujah tapi sebagai pengetahuan. Firasat ni Nabi sebut ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kerana firasat orang mukmin ni terkadang boleh jadi berlaku dan terkadang ianya tak berlaku. Itu semua di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada. Cuma orang mukmin ni dia boleh berfirasat. Kita berfirasat. Kok tengok rumah hang ni duk ingat anak laki ni. Contoh firasat mengikut kaedah pengalaman, penglihatan, pengalaman kita dengan cakap-cakap orang dulu-dulu. Ada, tengok gaya bini hang ni kot anak laki ni hang nampak sekali keluar anak perempuan kan. Sebab tu kata firasat ni sesuatu yang kita boleh tentu sama ada ia boleh berlaku ataupun ianya tak berlaku. Semuanya di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau karamah dia lain sikit. Karamah ni Allah bagi dekat insan yang terpilih supaya dia bertambah lagi keimanannya. Tak, sebagai contoh saya pernah cerita dulu, lama dah kot. Tak,
Dekat tempat saya dulu tu ada satu orang, kalau mungkin ibu ayah kenal kot, di apa, nama dia Pak Teh Mak Isah. Pak Teh Mak Isah Mahang ataupun Pak Teh Mahang. Pak Teh Mahang ni ataupun Pak Teh Mak Isah ni memang tak ramai orang kenal pun. Kan? Sebahagian ada yang mengenalinya, tapi ada yang sebahagian tak mengenali Pak Teh Mak Isah. Gambar dia kalau tengok dalam Google ada lagi, gambar arwah Allah yarham Pak Teh Mak Isah rahimahullah. Pak Teh Mak Isah ni kalau di Mahang tu, Mahang ni sebenarnya dah sepadan di antara Perak dengan Kedah. Dekat kampung saya tu ada satu tempat Mahang, nama dia bukan Mak-hang. Mak-hang tu mak kamu. Nak Mahang nama dia. Di Mahang ni dia sepadan. Tak, sepadan antara Perak dengan Kedah. Tapi padahal Pak Teh Mak Isah ni dia tak duduk di Mahang tu. Dia duduk satu kampung masih lagi dalam Perak. Duduk di Kampung Tuah, dekat belah tempat saya tu, kat Bertam tu. Apa nama tu? Pak Teh Mak Isah ni memang terkenal lah. Ada sebahagian mengenalinya. Satu hari Pak Teh Mak Isah ni, orang kampung tu semua anggap dia ni gila. Semua anggap dia ni tak betul. Tak, orang kata Pak Teh ni gila, Pak Teh Mak Isah ni. Gila-gila dia pun bini dia pensyarah. Kita hak tak gila pun bini kita bukan pensyarah. Dia bini dia pensyarah. Tu tak hak orang kampung kata dia gila tu. Mana? Bini bukan seorang, dua bini dia. Tu kata gila tu. Kalau tak gila kata tak, orang yang kata dia gila, sebenarnya dia tak gila pun. Tak, mungkin kerana keterampilan dia pakai tasbih. Dia pakai tasbih ni gantung kat tengkok dia. Bukan tasbih kita cik tasbih macam Tok Sami besar-besar gantung kat tengkok. Macam mana orang kampung kata tak gila kat dia? Kan? Tapi sebenarnya dia tak gila pun. Dia adalah pemimpin tarekat Syatariah. Siapa yang biasa mengikut tarekat, dia kenal. Ini adalah salah seorang pemimpin kepada tarekat. Tarekat kat Malaysia ni ada Syazuliyah, Naqsyabandi. Antaranya tarekat apa nama Satariah. Dia adalah salah seorang pemimpin. Dan Pak Teh ni dia pencen askar. Dulu dia askar, pencen. Lepas pencen tu tak tahulah dia berubah. Tak, memang hebat. Rumah dia biasa, rumah dia tepi sungai. Satu hari pekan Mahang ni banjir. Pekan Mahang banjir. Pekan Mahang banjir ni dia mai daripada mana tu? Mai daripada kata Pak Teh. Rumah dia tepi sungai. Tak, Pak Teh, banjir ni. Kompong mau Pak Teh hanyut dah. Betul dia kata dah, rumah aku tak hanyut, dia kata dah. Kan? Lepas habis surut ayak, besok dia pergi lah kot nak buat gotong royong. Rumah tepi sungai, kompong, hak lain semua habis tenggelam. Rumah tepi sungai, ayak naik, banjir. Kan? Habis. Habis gotong royong rumah orang lain, dia pun nak pergi gotong royong rumah dia. Nak angkut apa? Papan apa semua ni. Pergi rumah dia, elok, bersih. Tak ada kata selut tu masuk ke. Tak ada. Bersih. Dia pun terkejut. Tak, kan mari ni banjir ke? Pak Teh kata apa? Aku dah abang tak banjir, kata dia. Rumah aku tak banjir. Mustahil. Padahal jiran dekat rumah dia, habis masuk ayak. Selut merah apa semua masuk. Rumah dia bersih, elok. Tak ada nak kata selut ke, banjir ke tak. Kan? Wallahu alam lah. Itu satu. Cerita yang kedua, satu hari dia nak pergi Kulim. Jalan kaki. Pergi Kulim jalan kaki daripada Mahang tu, bayangkan. Sampai kat sekerak jalan ada satu orang Cina. Dia kenal Pak Teh ni. Dia pun berhenti. Dia kata, "You mau pergi mana?" "Nak pergi Kulim tak?" Dia kata, "Hang nak pergi mana?" Dia tanya Cina ni. Dia kata, "Saya nak pergi balik depan tu Ustaz. Nak pergi apa nama ni? Sungai Kok." Sungai Kok sebelum sampai Kulim lagi. Ada satu tempat nama dia Sungai Kok. Dia kata nak pergi Sungai Kok. Betul dia kata, "Boleh tak aku tumpang hang sampai ke Kulim?" Dia kata, "Boleh, tapi minyak ni cukup sampai kat Sungai Kok eh." Kemudian dia kata, "Tak apa, hang buka." Dia pun buka lah seat. Buka seat, dia buka tangki minyak, dia tutup. Kemudian dia pesan kat Cina tu, jangan buka. Dia pesan jangan buka. Benda tu bawa lah sampai Sungai Kok. Ingat nak singgah Petronas, dia tepuk bau. Tak payah, hang terus. Pasal minyak tu ngam sampai Sungai Kok. Kat Sungai Kok tu ada Petronas. Memang ngam tang tu.
tapi dia tepuk bau. Cik Nak tu dia kata hang terus sampai Kulim. Sampai Kulim dia pergi hantar patih dia pun patah balik. 3 hari dia pakai motor tu, tak mampu motor tu. Lepas tu kan dia terkejut, apa haji ni doa, apa haji ni buat. Dia tengoklah apa ada hak dalam tangki dia, dalam dia pun nak dapat pengesahan. Apa hak yang haji tadi ni, dia panggil haji lah, patih lah. Nah, dia pun buka lasik tengok kok ada apa dalam tangki dia tu. Buka memang tak ada apa, kosong. Lepas tu dia tutup sip, start motor, tak hidup dah motor tu. Saya dah pesan dah, jangan buka. Tapi kata buka juga. Bila buka kau tak hidup lah. Kalau tak buka tu mau kata setahun boleh pakai motor, tak bayar pun minyak. Nah, ni memang cerita ni masyhur lah. Tanya orang kok belah mahal tu tahu cerita ni. Ada. Tapi ini antaranya. Nak sebahagian kita kata mungkin tu adalah karamah. Mungkin. Tak. Karena kita sebahagian kata Patih ni wali. Wallahu a'lam. Sebab kita tak tahu. Tak. Wali ni kalau ikut dalam kita mengaji, wali ni hanya dia kenal wali sama dia. Wali saja yang mengenal ia tu adalah wali. Kita bukan wali, kita tak boleh nak kata itu adalah wali. Sebab kita bukan wali. Hanya wali yang mengenal wali. Itu dia punya kaedah. Nah, tapi wali ni secara pentafsiran ataupun definisinya ialah seseorang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dikatakan sebagai wali. Jadi wali ni kata Allah dalam hadis ni, siapa yang menyakiti hati wali akan diisytiharkan perang. Dan tiada mendekati hambaku kepadaku dengan suatu pekerjaan yang lebih aku sukai apa yang aku telah fardukan ke atasnya. Ibu dan ayah yang saya hormati, dalam hadis ni Allah kata apa? Tak ada amalan yang paling Allah Ta'ala suka melainkan amalan yang Allah Ta'ala wajibkan ke atas kita. Tak. Amalan fardu ni, sesuatu yang telah difardukan kepada kita, itulah amalan yang Allah Ta'ala paling suka. Nama pun fardu, benda hak yang wajib kita kena buat. Kalau tinggal boleh dosa, buat boleh pahala. Jadi fardu, perkara yang Allah Ta'ala fardukan tak banyak atas muka bumi ni. Tak. Apa yang Allah Ta'ala fardu? Yang pertama solat, yang kedua zakat, yang ketiga puasa, yang seterusnya menunaikan haji, lagi menuntut ilmu. Mana? Jadi benda hak wajib ni tak banyak sebenarnya. Buat hak wajib tu je akan mendapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Mana? Tinggal yang wajib dapat kemurkaan daripada dia. Mana? Betul Allah kata tak ada satu amalan yang paling aku suka melainkan sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Jadi amalan fardu yang kita buat adalah amalan yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang meninggalkan amalan fardu akan mendapat kemurkaan daripada Allah. Tak, puasa yang sebelum ni, betul, orang yang tak puasa ni kita cukup marah. Bukan kata kita makhluk yang marah, Allah Ta'ala dah tentulah marah lagi pada dia. Kita makhluk pun marah orang yang tak puasa, tak lagi kalau Allah. Kerana benda tu difardukan. Puasa tu adalah suatu kewajipan. Sama juga dengan zakat. Ada, zakat tu adalah satu kewajipan yang mesti kita kena laksanakan. Meninggalkan zakat pada zaman Sayyidina Abu Bakar, apa yang jadi? Golongan yang tak mau bayar zakat ni diperangi golongan tersebut. Golongan yang tak mau bayar zakat akan diperangi. Nak cerita kata zakat kewajipan yang mesti dilakukan. Tunaikan zakat, tunaikan sembahyang, puasa bulan Ramadan, dapat tak kasih sayang daripada Allah? Sudah tentu dapat kasih sayang daripada Allah. Kerana itu adalah suatu kewajipan. Sama juga dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu ni wajib, fardu ain. Tapi ada perbahasan lagi ulama mengenai ilmu yang wajib dituntut. Seperti mana dalam kitab Ta'limut Ta'lim Syekh Zarnuji rahimahullah,
Ilmu fardu ain ni 3 yang wajib kita tuntut bagi semua insan, bagi semua manusia muslim. Apa dia? Tauhid, fiqh dan tasawuf. Di 3 ilmu ni adalah ilmu yang wajib, yang kita mesti kena tuntut. Tinggal 3 ilmu ni boleh dosa. Ilmu tauhid, ilmu fiqh. Fiqh ni ada 4. Fiqh ibadat, muamalat, munakahat, jenayat ataupun uqubat. Dah, 4 fiqh ni wajib. Kemudian tasawuf, berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan akhlak, adab. Dah, hadis, ilmu hadis yang kita baca ni, ilmu hadis dia ada ilmu dia. Jadi disebut sebagai ilmu alat. Dia ada ilmu dia. Ulum hadis dia ada mustalah, dia ada jarah wa ta'dil, dia ada ilal al-hadis, dia ada takhrij al-hadis. Di banyak ilmu hadis ni. Cuma hadis yang kita pelajari ni dia lebih kepada baca hadis kemudian syarah. Dan syarah itu lebih kepada mana? Tasawuf. Lebih kepada tasawuf. Kalau nak mengaji ilmu alat mengenai ilmu hadis ni, dia ada ilmu dia yang tersendiri. Contohnya ilmu ulum hadis yang saya sebut tadi. Dalam ilmu ulum hadis tu kita akan tahu apa itu maksud hadis sahih, apa maksud hadis, apa maksud an-naba, khabar, cerita. Apa beza hadis dengan naba. Kemudian kita nak tahu maksud hadis qudsi, kemudian kita nak tahu syarat hadis sahih. Kemudian kita nak tahu hadis mauquf, hadis mursal, hadis maqtu', hadis munqati', hadis musalsal. Kita nak tahu hadis mu'an'an. Dia banyak istilah yang ada dalam ilmu hadis. Itu adalah ilmu alat. Ilmu alat yang ada dalam ilmu hadis. Ada. Kemudian dia ada takhrij al-hadis. Macam mana kita nak tahu status hadis tu, sama ada sahih ke, hasan ataupun dhaif. Dia ada ilmu dia. Dah. Kemudian ilmu kritikan kepada teks hadis, naqdul mutun nama dia. Naqdul mutun, kritikan kepada teks hadis, teks ataupun matan hadis. Dia ada ilmu dia yang tu. Cuma malam ni kita tak mengajilah ilmu alat tu. Kita mengaji hadis, baca hadis, kemudian kita syarah. Dan syarah itu lebih kepada tasawuf. Ada macam itulah. Sama juga kalau kita mengaji tafsir. Mengaji tafsir, dia ada ilmu berkaitan dengan tafsir tu. Dia ada nasakh wa mansukh. Dia ada riwayah wa dirayah. Dia ada tafsir bil ma'thur wa tafsir bil ra'hi. Dia ada apa lagi? Asbabun nuzul. Ada banyak ilmu yang berkaitan dengan ilmu tafsir, ilmu alat dia. Kenapa ayat ini Allah Ta'ala sebut perkataan ini? Kenapa ayat ni Allah Ta'ala sebut perkataan lain? Maksud yang sama. Seperti saya selalu sebut, am dengan sanah. Am dengan sanah maksud sama, tahun. Am pun tahun, sanah pun tahun. Apa beza? Dalam ayat ni Allah sebut am. Dalam ayat lain Allah sebut sanah. Sama juga dengan masa. Masa ni kalau kita ngaji bahasa Arab, as-sa'ah, masa. Al-'asr, masa juga. Ad-dahr, masa juga. Al-waqt, waktu, masa juga. Az-zaman, masa juga. Jadi banyak perkataan tu. Kenapa Allah tak guna satu je, as-sa'ah saja, ataupun az-zaman saja, fi kulli makan wa li kulli zaman. Setiap tempat dan setiap masa kan. Zaman tu masa. Kenapa tak guna satu kalimah? Kenapa guna itu? Dia ada ilmu alat. Tapi ilmu tafsir yang kita mengaji, baca Quran, kemudian tafsir, syarah. Dan syarah itu lebih kepada tasawuf. Dah. Sama juga dengan ilmu apa lagi? Ilmu yang berkait ilmu tafsir, ilmu hadis. Kemudian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tu wajib lah. Apa lagi yang kita mengaji? Akidah tu dah wajib. Itu sajalah. Ilmu fiqh tu memang wajib dah. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid hukum dia apa? Fardu kifayah. Mengaji ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Baca Quran hukumnya fardu ain. Mengaji ilmu tajwid fardu kifayah.
Jadi ain dengan kifayah, hak mana kena utama? Sudah tentulah ain, fardu ain tu. Jadi adakah kita nak mengetepikan fardu kifayah? Tak, kita kena tuntut juga. Sebab tu saya dah sebut dulu, kifayah ni bukan membawa masuk apa? Orang lain buat, kita tak payah. Tu salah. Memahami konsep fardu kifayah yang tak kena. Kita faham lagu tu. Fardu kifayah ni apa? Satu orang buat, hak lain terlepas. Betul? Maknanya apa? Dia buat, kita tak payah. Salah memahami konsep. Konsep yang sebenarnya, kita buat, orang lain tak payah. Apa maksudnya? Semua kena buat. Semua kena mengaji lah. Walaupun namanya fardu kifayah. Mengaji tajwid tu. Ada? Gitulah dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi, inilah yang disebut, kalau ianya fardu, kewajipan, hak itulah kita buat, kita lakukan, kerana kita akan mendapat kasih sayang daripada Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan sentiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan segala yang sunat, aku mencintainya. Nah, buat fardu Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala cinta pada dia. Buat perkara sunat pun Allah Ta'ala cinta dan suka pada dia. Kerana itu dua benda ni tak boleh nak pisah, antara fardu dan sunat. Kedua-duanya mendapat kasih sayang daripada Allah. Ada orang yang buat fardu dia, sunat dia tak buat. Ada orang yang melebihi sunat, mengetepikan fardu, itu tak kena. Kalau dia melebihkan fardu kurang dari segi sunat, kena. Tak, cuma sunatnya tak banyak. Ada orang yang melebihkan sunat, mengetepikan fardu, itu tak boleh lah. Sebab fardu ni kewajipan pada setiap individu. Tak, kalau dia buat hak wajib, sunat dia tak buat, kita tak boleh nak kata apa. Tak, tapi lebih baik dan lebih utama, lebih afdal, yang fardu pun dia lebih, yang sunat pun dia lebih. Itu lebih bagus ha. Tak, ada orang yang terlampau mengutamakan yang sunat. Tak, sedangkan yang fardu tak mau buat. Bukan tak mau buat, tak nak langsung. Tak, hak sunat dia pulun, hak fardu dia tinggal. Tak, hak ni tak kenalah dari segi kaedah tu. Tak, sebagai contoh, apa nama ni, sembahyang sunat ni dia selalu buat lah, tak pernah tinggal. Bila mai tiba mengaji, nuntut ilmu, tak mau. Tak, belah, terus cabut lagu tu ya. Sedangkan nuntut ilmu ni juga merupakan satu kefarduan. Tak, jadi ada pula yang sunat dia lebih, ada pula yang lebihkan fardu, kurang tang sunat pula. Sembahyang jemaah mai aja, habis main jemaah dia belah. Tak, ada yang sembahyang jemaah, habis main jemaah, sembahyang qabliyah ba'diyah pun tak buat. Tak, kita nak marah pun sebab benda tu sunat. Tak, tapi alangkah indahnya jika dua-dua dia buat. Hak fardu pun dia buat, hak nawafil. Kita panggil nawafil. Nawafil ni apa? Perkara-perkara sunat. Arab kata nawafil. Hak fardu pun dia buat, hak nawafil pun dia buat. Hak tu lebih baguslah. Qabliyah ba'diyah pun dia buat. Tak, dan sembahyang-sembahyang sunat yang lain. Ada zikir dan sebagainya. Jadi Allah dah sebut dah, fardu pun dicintai, nawafil, perkara sunat pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adhani la u'idannah. Maka apabila aku telah mencintainya, nya tu apa? Nya tu kembali kepada mereka yang melakukan amalan fardu dan mereka yang melakukan amalan nawafil. Adalah aku yang menjadi pendengarannya yang ia akan mendengarinya, menjadi penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan tangannya akan dan tangannya yang ia tamparkan dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengan dia,
Dan demi jika ia minta kepadaku, nescaya aku berikan kepada dia. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, nescaya aku akan memperlindungkan dengan dia. Mereka yang buat amalan fardu, mereka yang buat amalan sunat, semuanya akan menjadi syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan keseluruhannya semuanya kerana Allah. Apa yang ia dengar, dia akan menjadi kerana Allah. Apa yang dia lihat, dia akan menjadi kerana Allah. Apa yang dia berjalan, dia akan menjadikan semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang buat perkara fardu, orang yang buat perkara-perkara nawafil, mereka ini semua kehidupannya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dalam solat kita dah sebut innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya kita jadikan keseluruhan ibadat kita, mati kita, hidup kita, salat kita, semuanya kerana Allah. Itu kelebihan bagi mereka yang melakukan amalan fardu dan amalan nawafil. Orang yang menjadikan amalan fardu dan amalan nawafil ni dalam kehidupan dia, seluruh kehidupan dia akan menjadi kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kita janganlah tinggal di antara fardu dan juga nawafil. Dua-duanya kita buat. Kalau kita buat hak fardu pun kita buat, hak tu mestilah, benda tu wajib. Yang nawafil pun kita buat. Mudah-mudahan apa yang kita buat semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud kepada wali tadi. Wali Allah, dia taat segala perintah Allah. Apa hak yang wajib sudah tentulah dia buat. Yang nawafil pun dia takkan tinggal walaupun sikit. Karena itu wali-wali Allah ni, jika mereka minta pada Allah, Allah makbul doanya. Jika dia minta perlindungan kepada Allah, Allah akan melindungi dia. Kerana dia adalah wali, orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Betul Ustaz, kita ni bukan wali ni macam mana pula? No, kita adalah hamba. Soal kita ni wali ke tidak, kita pun tak tahu. Tapi bila kita minta, bila kita dah menunaikan yang wajib, melakukan perkara yang sunat, mintalah pada Allah, Allah akan makbul. Itulah dan termasuk dalam hadis ni. Lepas tu kita kata kita bukan wali. Yang ada karamah boleh terbang, boleh jalan tahiyat. Kita duk kata wali itu lagu tu lah. Tapi bukanlah wali maksud kepada perkara tersebut. Boleh terbang apa semua, boleh berjalan tahiyat, itu semua di bawah keizinan Allah. Jika Allah tak izin, dia tak terbang mana pun. Jika Allah tak izin, dia tak boleh berjalan tahiyat. Tapi semua di bawah keizinan daripada Allah. Walaupun kita ni bukanlah wali, kita pun tak tahu kita ni wali ke tidak. Tapi kalau kita buat yang wajib, buat pula yang sunat, bila kita minta pada Allah, Allah akan makbulkan doa kita. Inilah yang disebutkan dalam hadis ni. Mudah-mudahan Allah terima segala amal perbuatan kita, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini saja untuk malam ni, hadis yang ke-38, dan insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-39 pada kuliah kita pada hari Khamis nanti, insya-Allah. Jadi hadis yang ke-39 tak banyak dah, nak sampai pada hadis 40. Lepas tu habislah kitab ni. Dah habis kitab ni, boleh mengajar dah lah. Boleh mengajar kitab ni. Habislah kontrak saya dekat masjid ni. Kan ada sambung kontrak lagi, macam sambung lagi. Kita belajar kitab baru, belajar kitab baru, sambung lagi lah kontrak tu. Jadi kita berhenti dekat ni dan kita tanda dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 16 hari bulan 5. InsyaAllah kita akan sambung hadis yang ke-39 pada kuliah kita yang akan datang. Jadi terima kasih pada semua ayah dan bunda saya yang sudah hadir ke dalam kuliah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah terima segala amal kita. Saya mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa, terlanjur kata, terlajak kata. Saya maaf banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya, Allah ampunkan ibu dan ayah saya yang hadir pada malam yang baru ini. Saya selalu berdoa kepada Allah
Semoga jemaah yang selalu main masjid, yang selalu main mengaji menuntut ilmu, semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, serta diberi kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalna ya karim, kullu am wa antum bil khair. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin sekiranya ada kesilapan sepanjang saya mengendalikan kuliah di masjid ni, daripada zaman surau sampailah ke masjid, daripada saya bujang sampailah anak seorang. Kalau ada kesilapan tu, saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah jika ada open house, rumah terbuka, panggil lah. Ada. Kalau tak sampai pun boleh bungkui, hantar dekat Kampung Gajah. InsyaAllah. Jadi kita berhenti dekat ni, sambung lagi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita nanti insyaAllah. Sekian daripada saya, wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batil batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan baca kafaratul majlis dan surah An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.